Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nurul Fatihah binti Junus dari PISMP PI 5619 akan membentangkan ataupun akan memberi penerangan tentang inovasi digital yang telah saya hasilkan. Sebelum saya memberi penerangan, saya akan memberikan sedikit pengenalan penghasilan inovasi dalam kalangan guru untuk membantu murid yang sukar menguasai pembelajaran amat membantu murid yang lemah. Berbagai bentuk inovasi yang boleh dirancang dan direka bentuk untuk memudahkan proses PDP. Contohnya inovasi berbentuk mnemonik. Menurut Maizan 2017, teknik mnemonik dapat membantu murid mengingat fakta yang banyak serta mengurangkan tekanan minda pada diri murid. Okey, jadi sebenarnya isu ataupun masalah yang saya hadapi ialah murid sukar mengingat perkara-perkara yang membatalkan solat kerana terlalu banyak poin menyebabkan murid sering terlupa atau tertukar. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks, ada 10 poin perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi bila terlalu banyak poin ni, murid akan cenderung untuk terlupa ataupun tertukar. Jadi itulah masalah yang saya hadapi. Baiklah, rasional inovasi pula, menurut Bacon dan Simpson 2011 menjelaskan bahawa teknik mnemonik telah terbukti membantu seseorang individu untuk mengingat informasi dengan lebih mudah, bermakna dan juga lebih konkret. Manakala menurut Amy Sharimi 2019, kaedah mnemonik ini mampu memudahkan proses ingatan terhadap fakta-fakta yang banyak dan membantu dalam menguasai sesuatu perkara yang rumit. Okey, baiklah. Manakala objektif inovasi yang saya hasilkan ialah selepas murid menggunakan aplikasi yang telah dihasilkan, murid dapat menyatakan 6 atau lebih perkara-perkara yang membatalkan solat dengan betul. Skop dan limitasi inovasi yang telah saya hasilkan ialah pendidikan Islam tahun 3 untuk bidang ibadah. Ini merupakan cadangan ataupun rangka inovasi saya iaitu mnemonik perkara-perkara yang membatalkan solat lah. Jadi mnemonik yang saya hasilkan iaitu Auni nampak isteri Rusli makan kek coklat daripada Haja Nisa, yang mana setiap mnemonik itu mewakili kata-kata kunci iaitu Auni untuk terbuka aurat, nampak terkena najis, isteri hilang ingatan, Rusli meninggalkan rukun, makan atau minum, kek ketawa, coklat bercakap-cakap, daripada iaitu berpaling dada dari arah kiblat, Haja berhadas kecil ataupun besar dan juga Nisa berubah niat. Jadi bagaimana saya akan mendigitalkan inovasi ini ialah mnemonik akan dipersembahkan dalam bentuk video pendek ataupun slide interaktif dan ditambah dengan unsur-unsur seperti unsur-unsur digital lain seperti animasi, image, audio, transition dan sebagainya. Manakala kepentingan dan impak inovasi yang saya hasilkan ialah pertama, murid tidak mudah keliru. Yang kedua, memudahkan murid untuk mengingat perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan yang terakhir, murid dapat menyenaraikan perkara yang membatalkan solat dengan mudah dan tepat. Manakala bagi anggaran kos untuk penghasilan inovasi ini ialah tiada kos RM1 yang digunakan kerana inovasi 100% dihasilkan secara digital. Jadi hanya ada kos tenaga dan kos buah fikiran sahajalah. Baiklah, manakala untuk model inovasi, saya menggunakan model proses kreatif terarah yang mana mempunyai 4 peringkat, iaitu peringkat pertama, fasa persediaan, yang mana di sini saya menepasti masalah, perkara ataupun produk yang ingin dihasilkan. Manakala untuk peringkat yang ketiga, iaitu peringkat imajinasi, membiarkan perkara tersebut bermain-main dalam pemikiran sehingga timbulnya idea untuk menyelesaikan masalah. Itu untuk peringkat kedua. Manakala peringkat ketiga ialah fasa perkembangan, iaitu peringkat di mana saya membuat kaji ataupun pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan dalam menyelesaikan masalah. Dan peringkat yang terakhir iaitu peringkat keempat, peringkat tindakan yang mana di sini ialah untuk penyelesaian masalah. Baiklah, bagaimana inovasi ini digunakan ialah pertama murid akan membaca mnemonik yang akan ditunjukkan oleh guru dalam bentuk slide interaktif. Selepas itu guru menerangkan maksud ataupun kata kunci bagi setiap mnemonik agar murid mudah untuk mengingat. Dan yang terakhir, murid diminta untuk menyebut mnemonik dan kata kunci yang mewakili mnemonik tersebut. Solat. Ini untuk slide pertama lah.
Okey, untuk slide kedua, saya akan menunjukkan beberapa mnemonik yang perlu dihafal ataupun diketahui oleh murid lah. Manakala animasi yang ditunjukkan dua orang budak perempuan ni ialah untuk memudahkan murid untuk mengingat mnemonik yang dihasilkan. Okey, ini adalah mnemonik yang saya hasilkan iaitu Auni, nampak, isteri, Rusli, makan, kek, coklat, dari, ajar, bisa. Okey, ini ialah mnemonik-mnemonik yang telah dihasilkan. Animasi yang dapat membantu murid untuk mudah mengingat mnemonik yang telah dihasilkan. Seterusnya, apabila murid sudah boleh menghafal mnemonik tersebut, guru akan menerangkanlah kata kunci bagi setiap mnemonik. Contohnya, Auni ialah untuk ternampak aurat, nampak untuk terkena najis, isteri untuk hilang ingatan, Rusli untuk tertinggal rukun, makan untuk makan dan atau minum, kek untuk ketawa, coklat untuk bercakap-cakap, dari untuk berpaling dada, Hajar untuk berhadas, dan Lisa untuk berpaling. Baiklah, selepas menghasilkan inovasi, saya juga ada meminta pendapat ataupun maklum balas dari para kanak-kanak tentang inovasi yang telah saya hasilkan. Jadi antara maklum balas yang saya peroleh, iaitu yang pertama, mnemonik mudah untuk diingat kerana saya menggunakan perkataan-perkataan yang mudah, nama watak yang mudah diingat, dan juga penggunaan animasi. Ada dua orang kartun perempuan yang tadi saya tunjukkan, itu memudahkan murid untuk mengingat mnemonik kerana ada gambar Auni dan juga ada gambar isteri Rusli yang sedang memakan kek coklat. Selain itu, secara interaktif juga mempunyai elemen seperti animasi, audio, warna-warna menarik, sangat membantu murid dalam menghafal perkara-perkara yang membatalkan solat dalam suasana yang menyeronokkan. Okey, di sini ada beza apabila murid boleh menghafal dalam suasana yang menyeronokkan dan dalam suasana yang tertekan. Okey, itu dua situasi yang berbeza dan maklum balas yang saya dapat ialah mnemonik yang saya hasilkan dan juga style interaktif yang saya hasilkan dapat membantu murid untuk menghafal mnemonik-mnemonik tersebut dalam suasana yang menyeronokkan yang tidak membuat murid tertekan. Okey, seterusnya mnemonik juga terbukti berkesan kerana nanti saya akan tunjukkan ada graf yang menunjukkan keberkesanan inovasi yang telah saya hasilkan. Okey, seterusnya yang saya tunjukkan ni ialah pembuktian pencapaian inovasi. Okay, di sini ada dua graf, iaitu yang pertama sebelum saya mengaplikasikan inovasi dan selepas, iaitu yang warna kuning, selepas saya mengaplikasikan inovasi. Jadi boleh kita tengok di sini murid yang berjaya menghafal, murid yang berjaya menghafal 3 perkara sahaja, 3 perkara yang membatalkan solat. Sebelum saya mengaplikasikan inovasi ada 18 orang. Namun selepas saya mengaplikasikan inovasi hanya ada 2 orang sahaja yang hanya mengingat 3 perkara yang membatalkan solat. Okey, kita tengok untuk 4 perkara. Sebelum saya mengaplikasikan inovasi ada 6 orang yang mengingat 4 perkara sahaja. Namun selepas saya mengaplikasikan inovasi hanya ada 2 orang yang hanya mengingat 4 perkara sahaja. Untuk 5 perkara sama juga. Sebelum saya mengaplikasikan inovasi ada 4 orang. Selepas saya mengaplikasikan inovasi hanya ada 2 orang. Okey, ini yang paling penting iaitu objektif saya iaitu murid boleh menghafal ataupun menyebut 6 perkara-perkara, 6 atau lebih perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi kita tengok di sini sebelum saya mengaplikasikan inovasi hanya ada 2 orang yang boleh menghafal 6 dan ke atas perkara-perkara yang membatalkan solat. Tetapi selepas saya mengaplikasikan inovasi mnemonik ini ada 24 orang yang berjaya menghafal ataupun menyebut perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang mana di sini terbuktilah inovasi ini berkesan dan saya telah pun mencapai objektif inovasi ini.
Jadi secara kesimpulannya, selepas menggunakan inovasi saya ini, pencapaian murid yang berjaya menghafal 6 atau lebih perkara-perkara yang membatalkan solat meningkat kepada 80% berbanding sebelumnya. Sebelum saya mengaplikasikan inovasi ini yang hanya 6.7% sahaja. Jadi kesimpulannya, produk yang dihasilkan terbuktilah dapat membantu murid untuk mengingat perkara-perkara yang membatalkan solat dengan cara yang tidak sukar dan lebih menyeronokkan. Yang paling penting, murid juga tidak mudah keliru. Pembelajaran menyeronokkan juga dapat diwujudkan dengan elemen digital seperti video dan audio yang ditunjukkan. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk video penerangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.